Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya dengan tim cadang kita nak jumpa Kanda Yusof. Kita nak tanya tentang modus operandi Along. Macam mana Along gerak, macam mana diorang ugut, apa semua. Mungkin Kanda sendiri nak kongsi pengalaman Kanda sepanjang dalam perjuangan semboyan Malaysia ni. Tunggu apa lagi? Jom. Siapa? Cuba menghubungi dia, nyata dia tidak mahu Kita kena puja bang, tolong jangan merayu ni tu. Bang, abang faham tak ni? Abang tak payah cakap lah, dalam sini bang. Undang-undang buat kerja undang-undang. Duduk dalam, mau. Tidak betul-betul relevant bagi awak. Senang lagi berunding dengan airport tadi. Banyak tu bang, mungkin. Okay, so sekarang pun saya dengan tim dah ada dekat office Kanda Yusof. Tunggu apa lagi? Jom. Okay, so sepanjang kita pegang akaun social media Kanda sendiri, banyak yang kita dapat daripada penyokong-penyokong kita soalan tentang gerakan Kanda dalam ni lah, semboyan Malaysia. Mungkin Kanda boleh kongsi sikit antara momen yang bagi Kanda tak masuk akal tentang gerak Ahlong ni. Okay, terima kasih. Pertama, saya nak bagi tahu di negara kita ni ada undang-undang. Undang-undang ni telah termaktub satu benda yang perlu kita fahami, benda yang termaktub yang di mana masyarakat memilih untuk duduk dalam perundangan ni. Jadi saya melihat hari ini yang saya jadi bingung sangat. Hari ini undang-undang ada, tapi pelaksanaan undang-undang itu tidak begitu keras kepada alung-alung ini. Alung-alung ini sepatutnya tidak sewajarnya sepatutnya diangkat. Ini dekat Malaysia ni macam seolah-olah macam negara ni macam atuk dia orang ni punya. Macam seolah-olah negara ni tidak ada undang-undang sehingga boleh mencabar ni pihak berwajib. You panggillah siapa pun polis, datanglah, saya takut apa. You ingat apa, kita semua sudah kautim lah itu. Jadi inilah satu andaian yang dia telah memberi satu gambaran buruk kepada pihak berwajib, sedangkan sebahagian besarnya pihak berwajib adalah orang yang menjalankan tanggungjawab dan amanah dengan betul. Sebab itu saya memang tidak mahu menggalakkan langsung kepada masyarakat untuk meminjam alung. Kalau boleh jadikanlah ini tempat adalah untuk mereka mengadu tentang aktiviti bagaimana nak benteras alung ni sama-sama. Ni yang saya nampak, datang hanya buat aduan. Tapi saya juga tidak mampu untuk menolak mereka. Kita tak mampu nak tolak mereka sebab kadang-kadang mereka tersepit. Jadi sebab itu kita tengok hari ni alung sudah bermaharaja lela. Sampai kadang-kadang ugut bukan saja mengugut kepada peminjam, malah seluruh ahli keluarga. Sampai ugut kepada ibu bapa, mak mentua, ayah mentua. Saya pun tak tahu bagaimana mereka mempunyai akses dan mempunyai database sehingga mereka mempunyai semua handphone number seluruh keluarga ni. Jadi ini sudah pasti ada campur tangan daripada pihak-pihak tertentu yang mengeluarkan daripada tim-tim telco ni, yang mengeluarkan yang tidak amanah, memberikan nombor-nombor handphone kepada alung ni. Hanya menggunakan IC number, dia mempunyai nombor handphone seluruh ahli keluarga, sehingga alamat sekolah anak pun ada. Jadi saya kadang-kadang saya jadi marah, terlalu marah, dan saya benci sebenarnya melihat kegiatan alung yang melampau ni. Dan saya bukanlah bercakap ni berani sangat ke, tidak berani, tapi saya, negara ni pun bukan atuk dia orang punya, kan. Jadi saya harap pihak-pihak yang tertentu, khusus pihak berwajib, saya tahu sebahagian kecil pihak berwajib ada juga yang meminjam alung kerana mereka juga terdesak. Tetapi kita mempunyai kaedah faedah yang ditentukan oleh Bank Negara sebanyak 18% setahun, dan pinjaman yang tidak bercagar sebanyak 12%. Dan kalau kita tengok kepada pinjaman pajak gadai pun, dia bagi 1.5% sebulan, dan selama 6 bulan kena tamat tempoh, kena ambil balik barang yang dipajak. Jadi sebenarnya itu ada aktanya di bawah KPKT. Jadi saya tidak tahu kenapa mereka ini bermaharaja lela sehingga kadang-kadang sebulan cas sampai 50%. Okey, soalan yang kedua, banyak kes yang kita dapat kat luar, ada yang sampai bunuh diri sebab tertekan family tak ambil tahu pasal, kadang-kadang ada yang family marah, ada orang terperangkap dalam alung tu. So macam mana? Pertama, kita kena panggil. Kita kena panggil, jangan kita hindarkan dia. Jangan kita saya faham. Saya juga melalui satu dalam keluarga ni, bila adik-adik beradik kita buat benda salah, first kita tanis dia, betul tak? Dan saya pun juga dulu begitu. Punishment is not good. Satu, panggil, duduk, bincang, apa masalah.
kenapa jadi macam ni. Jadi dia tidak malu untuk buka apa yang dia lalui, apa sebab dia meminjam, kenapa sebab dia boleh terjebak, semua dia takkan ni. Sebab kalau kita biarkan dia, saya takut mudaratnya jadi besar sampai orang bunuh diri. Betul? Bila kita terus tarnish, kita akan sebenarnya kita telah menjatuhkan image dia, meletakkan seolah-olah dia macam BODOH. Kita tak nak dia rasa diri dia macam tu. Kita nak dia rasa diri dia tersalah langkah. Sebab tu saya cakap begini, saya dah sebut daripada peringkat awal tadi, orang tidak meminjam Along melainkan terdesak. That's why kena duduk dengan dia, then we have to lecture. Pertama kita lecture dia dulu, sebenarnya ni salah, ni salah. Tapi sebelum kita nak dengar, sebelum kita nak lecture dia, kita nak dengar luahan hati dia. Kenapa dia meminjam, apa sebab dia pinjam, kenapa dia meminjam, apa-apa semua kita kena tanya A to Z. Okay, kedua is a solution. Kena fikir apa solusi nak bagi pada dia untuk selesaikan masalah tu. Dan the last one is kita kena bagi lecture. Kita kena bagi lecture yang memang betul-betul grip dia terus. Memang macam mana kau susah pun kau jangan pinjam Along. So next question, tentang modus operandi Along. Boleh anda bongkarkan sikit? Sebenarnya saya tidaklah begitu arif dalam Along ni. Saya dari sejak 11 tahun lah dalam dunia Along. Sebenarnya Along ni satu dia ada hierarki dia. Ada Along yang cak kampung. Cak kampung ni yang suka kadang-kadang pukul orang, yang jenis baling cat kat rumah orang, yang sanggup buat jenayah berat. Dia kira macam ni, macam Samsing. Dia macam tu lah. Samsing ada kategori dia, gangster ada kategori dia, king ni ada kategori dia kan. Dia maksudnya ada hierarki. Dalam dunia gangster pun ada hierarki, dalam dunia Along pun ada. Yang selalu pergi baling cat rumah orang semua ni, yang lock rumah orang, yang pukul orang ni adalah kategori Along kampung. Along bukit dia orang panggil. Ni saya bagi mudah bahasa ni supaya masyarakat faham. Ni Along bukit, ni Along yang memang kalau dia telefon ni, perkataan yang tak baik je dia keluar. Tak pernah lagi dia cakap kita cakap elok. Tak adanya. Dia memang cakap perkataan yang saya pun tak nak sebut lah. Saya rasa nanti tahulah, nanti kod lah dekat video ni, LANCAAU, PUKIMAK, benda-benda yang tak macam ni. Kalau dengar pun macam, kalau saya migraine terus kan, sakit jiwa kan. Ada satu pula Along ni, dia Along semi pro. Kita panggil macam bola. Semi pro ni dia keras tapi tak keras sampai memukul dan sebagainya. Tidak melampaui batas, tapi dia punya modus operandi sama je. Kalau tak bayar, dia akan ugut. Dia akan ugut nak pergi ambil anak kat sekolah. Konon-kononnya dia nak pergi baling cat dekat rumah mak bapak dia. Kalau dia ada kedai dia nak lempar cat. Lepas tu nak malukan dalam Facebook. Ni kira Along semi pro. Tadi Along amateur. Ni Along semi pro. Along satu lagi professional. Dia sebelum dia bagi pinjaman, dia akan pastikan you got the collateral. Dia ada collateral, ada benda yang boleh dicagar sekiranya you tak bayar. Dia akan make sure semua benda-benda yang nilaian dia sama dengan nilaian cagaran. Tu yang kadang-kadang dia cagarkan rumah, dia cagarkan ni, dia sign terus SMP. Yang paling peliknya, peminjam ni bukan jual beli rumah kan, betul, pinjam Along, tapi Along ni buat borang SMP terus, sale and purchase agreement. Sebenarnya itu adalah modus penipuan yang berat. Golongan profesional ni dia sangat pandai. Sebenarnya kalau tanya kepada saya, daripada profesional, semi pro, amateur ni, Along kampung ni, semua ni adik-beradik yang sama je. Along berlesen dengan tak berlesen ni semua ada kaitan. Cuma kadang-kadang Along yang kampung ni kadang-kadang tak ada lesen, tapi kadang-kadang dia berpaut dengan yang ada lesen. Jadi sebenarnya diorang dua-dua ni geng je. Sebab saya nampak mereka ini sudah melampaui batas. Kalau Patin tengok, dia memang dah terlalu tidak langsung ada orang yang berasaskan kepada undang-undang lah. Kalau kita tengok mereka ni kan menggunakan psikologi. Kalau tengok kan, daripada apa sebab masyarakat takut ugutan. Lagi apa digunakan? Semua is a psikologi ugutan. Semua ugutan menggunakan psikologi. You tak bayar, saya sebarkan you punya muka dekat Facebook. You tak bayar, saya hantar muka you kat TikTok. Jadi dia menggunakan threaten fikiran. Dia masuk dalam you punya fikiran, dia absorb, ditarik yang koyak otak ni. Baik kena pukul. Jadi sebab tu inilah kejahatan dia orang. Yang saya nak,
Semua tolonglah pantau. MC tolong tengok sekali. Sebab itu ini perlu gabungan. Benteras Along ni tak boleh kita menyalahkan mangsa Along ni 100%. Kalau ikut Akta Bank Negara 18% je setahun. Cuba tanya dengan semua mangsa pinjam, semua dah bayar lebih daripada dah lebih bayar daripada 50% pun. Jadi macam mana hari ni kita boleh kata ini semua salah peminjam? Dan cuba cek anggota-anggota yang meminjam, mereka juga terdesak, mereka juga terpaksa bayar. Kalau tak, Along tu ugur nak letakkan muka dekat tempat balai polis. Ini sebenarnya semua modus operandi yang sangat jahat dilakukan oleh Along yang tidak berlesen ni. Itu saya nak semua masyarakat bangkitlah. Kita jangan biarkan lagi mereka ini sesuka hati memonopoli masyarakat kita yang menjadi mangsa Along di negara ini. Okey, nasihat untuk peminjam sendiri. Okey. Satu, saya minta mengharapkan kepada masyarakat, tolong jangan meminjam Along. Tolong. Sebab mungkin saya cakap ini tidak semudah apa yang saya sebut, tapi satu, awak takkan mendapat, masyarakat tidak akan mendapat, mangsa-mangsa dia tidak akan mendapat pembelaan langsung pun. Contoh awak perlukan RM1,000 untuk nak bayar rumah sebab tuan rumah maki hamun nak halau awak semua. Awak pinjam dengan Along RM1,000 dapat RM700. Terus awak selesaikan sewa rumah awak, selesai untuk bulan tu. Tapi awak punya urusan dengan Along tu tidak akan selesai sehingga melibatkan bulan-bulan dan hingga tahun pun. Pada hakikatnya nak selesaikan masalah 1 bulan kan, tak apalah, tahanlah maki sekejap daripada tuan rumah, jual lah motor buruk ke, tak apa. Sebab apa saya nak cakap sampai macam ni, lebih bagus kamu meminta-minta daripada kamu terjebak dengan Along ni. Sebab Along ni dia akan hisap darah kita ni sampai kita dah tak boleh nak hidup. Sebab itu saya sarankan kepada masyarakat, tolong jangan meminjam Along. Betul macam saya sebut, bukan semudah apa yang saya kata, tapi tak ada jalan keluar. Jalan keluar dia duit. Duit saja yang mempunyai jalan untuk awak keluar. Jadi untuk apa awak pilih untuk keluar, untuk masuk terjerat dengan Along ni? Saya memang benci sangat dengan modus operandi Along yang terlalu merosakkan masyarakat, minda masyarakat, keluarga jadi punah ganah. Sehingga kan saya tengok ada orang sampai bunuh diri ni, ada yang sampai terlibat dengan dadah. Jadi saya cadangkan kepada masyarakat, tolong jangan meminjam Along. Dan saya minta juga kepada masyarakat, tolonglah ambil berat pasal jiran-jiran kita, keluarga kita, adik-beradik kita, kawan tempat kerja kita, semua. Lihat mereka yang betul-betul terdesak kerana keperluan. Keperluan ni macam saya sebut dah, rumah, kereta, susu anak dan sebagainya. Memang keperluan yang perlu dibantu. Saya nak bagi tahu kepada Along ni, kan, jangan melampaui batas lah. Cuba bayangkan kalau negara ni yang ada undang-undang, you pergi sekolah, you ada belajar apa dekat sekolah semua, bagaimana kita hidup hari ni mencari rezeki yang betul. Dan saya yakin kamu semua mempunyai keluarga, you ada isteri, you ada anak-anak, you ada mak bapak, you ada family, dan you bagi makan mereka daripada hasil duit-duit yang you peras ugut kepada masyarakat ni. Jadi saya nak kepada Along di luar sana, kita di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, di seluruh Malaysia akan menjadi pemerhati dan akan sentiasa memastikan kamu tidak buat kerja-kerja jenayah sesuka hati kamu kepada mangsa-mangsa Along di negara kita.